Roll cam, camera rolling, and action. Yo, what's up guys? Pionre is back. Alright, Assalamualaikum and salam jatuh pada korang yang menonton channel Pionre Vlog. Yes, kita kembali lagi dengan kita punya Clapperboard ni guys. Okay, kenapa aku sibuk dengan Clapperboard guys? And guess what, hari ni kecoh dekat media sosial. Aku tak tahulah korang tahu ke tak, tapi aku dah tahulah di mana seorang pelakon dan pengarah dan juga penolong pengarah telah ditahan guys, telah ditangkap di satu serbuan yang telah dibuat ke atas diorang ketika diorang tengah syuting. Ini sesuatu yang aku rasa sangat menyedihkan bagi industri seni. Pasal aku pernah berada dalam industri ni. Jadi aku dapat rasa betapa benda ni sebenarnya memberi satu impact yang negatif. Kalau korang nak tahu, korang boleh tengoklah dekat media sosial banyak guys. Kalau dekat sini kau tengok ni. Kejap di mana dah lari. Aku sebenarnya agak terkilan guys. Aku agak terkilan pasal benda macam ni tak sepatutnya berlaku dalam industri ni lah. Kalau korang serius nak buat sesuatu, nak berkarya, nak berseni, tolong serius. Kalau korang serius nak mencari rezeki, tolong serius. Jangan libatkan diri dalam benda-benda dadah yang boleh bawa kepada kebinasaan. Kalau kat sini kau tengok Defend International, ditulis pelakon, pengarah dan kru jalani penggambaran di Kuala Kangsar dicekup positif dadah guys. Aduh. Tak syok lah guys. Tak syok, memang tak syok. Dan kalau korang tengok, okey, ini seperti biasa di Jabatan Netizen Negara 20. Aku ni antara salah satu IG yang aku suka tengok lah guys. Ni kau boleh tengok kat sini. Dikaburkanlah muka. Bagus. Aku rasa elok dikaburkan dulu pasal masih dalam siasatan lagi. Kalau kau boleh tengok kat sini, dia yang ditangkap bersama barang bukti guys. Maknanya ada dadah dan juga barang yang digunakan untuk menghisap dadah. Kalau kau tengok kat situ, kita boleh nampak semacam satu paket kecil yang dalam dia macam ada kristal kalau tak silap aku. So kalau tak silap aku lah guys. Dan jom kita baca sikit apa yang ditulis kat sini. Okey. Jabatan Netizen Negara 20, pelakon lelaki berusia 29 tahun ditahan kerana disyaki terbabit dalam penyalahgunaan dadah dalam satu serbuan di sebuah rumah di Kuala Kangsar, Perak semalam. Turut sama ditahan adalah pengarah dan penolong pengarah dan masing-masing berusia 49 dan 47 tahun. Difahamkan serbuan dilakukan kira-kira 7.15 pagi oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kangsar serta dibantu anggota Balai Polis Kuala Kangsar. Hasil ujian saringan air kencing yang dijalankan mendapati pelakon dan pengarah itu positif dadah jenis THC. Aku pun tak tahu dadah apa ni guys. Ni nama saintifik dia lah. Manakala penolong pengarah pula didapati positif dadah jenis AMP atau lebih dikenali sebagai methamphetamine. Nak sebut pun susah guys. Tapi itulah dia singkatan dia AMP ni guys. Ketiga-tiga mereka dilaporkan disiasat mengikut Seksyen 12 dalam kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15 1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Okay guys, aku rasa benda ni aku boleh sentuh sikit lah guys, pasal memandangkan aku pernah berada dalam industri ni guys. Sesuatu yang aku rasa sebenarnya tidak sepatutnya berlaku di dalam sebuah produksi. Apatah lagi kalau ia melibatkan pelakon, pengarah dan juga penolong pengarah. Dan kita tahu dalam sebuah produksi, ketua dia adalah pengarah guys. Sebab aku dah banyak kali mengarah filem dan juga ada beberapa kali mengarah drama episod, dan of course tanggungjawab tu terletak di bahu seorang pengarah. Dan seperti yang korang tahu, pengarah ni ada setengah pengarah dia adalah producer lah, di mana dia keluar duit sendiri. Tapi aku mengarah menggunakan duit orang. Jadi bila menggunakan duit orang, aku tahu ini adalah tanggungjawab yang berat. Jadi bila dah kita ada satu tanggungjawab yang berat, tak sepatutnya berlaku hal-hal seperti kau ambil dadah
dan juga semacam tu. Pasal dia bukan saja boleh membinasakan diri, tapi membinasakan juga orang yang dah keluar duit tu. Aku kesian dengan mereka yang mengeluarkan duit, especially producer yang telah mengeluarkan duit yang banyak. Nak buat drama, filem bukannya murah guys. Memang mahal guys. Kau bayangkan apabila benda macam ni terjadi, of course serta-merta produksi tu akan di stop guys. Bila dah stop, dia akan burst bajet kan. Ini masalahnya kalau kita buat satu benda, kita tak memikirkan benda yang akibat apa yang kita buat ni. Mesti akan ada akibat dan kesannya. Kalau kita buat satu benda yang negatif, pasti akan ada akibat dan kesan dia. Dan inilah risikonya. Risiko yang harus ditanggung oleh mereka yang terlibat. Aku bukan nak salahkan diorang yang terlibat, tapi ini adalah pilihan mereka dan mereka harus bertanggungjawab dan mereka harus harus terima. Dan aku pun tak tahu siapa ni. Sebab aku memang tak tahu, aku tak tahu siapa nama dia, tak tengok muka dia lagi pun. Dan aku tak nak main agak-agak. Dan mungkin kalau aku tengok, aku tahu kebarangkalian mungkin aku kenal. Jadi agak kecewa lah guys. Kecewa dengan situasi yang berlaku ni. Aku honestly banyak kali dah aku cakap, aku tidak marahkan orang tu. Aku tetap sayangkan orang tu. Cuma yang aku tidak suka adalah apa yang dilakukan. Sifat yang dibawa atau perbuatan yang dibuat tu je yang kita tak suka. Tapi orang ni kita jangan benci guys. Cumanya bila jadi macam ni, sesuatu yang tak wajar berlaku, dan aku sangat-sangat berharap agar benda macam ni tak berulang lagi. Kerajaan dah bagi peluang. Dah bagi peluang kepada penggiat seni atau orang seni untuk boleh start kerja balik dengan syarat kena perlu vaksin lah. Bila dah diberi peluang, kita boleh cari rezeki. Kenapa perlu buat benda-benda yang macam ni? Aku kesian dengan pelakon-pelakon yang lain, budak-budak kru yang lain. Apabila mereka ambil job ni, confirm dia orang terpaksa tolak job yang lain. Bila dia orang tolak job yang lain, lepas tu job yang apa yang dia buat ni pula sekarang sangkut, masalah kepada job-job lain yang akan datang nanti, dia orang terpaksa tolak. Macam mana budak-budak kru yang terlibat ni, dia orang tak bersalah tapi dia orang terpaksa dihentikan dulu projek ni. Ini sesuatu yang aku rasa merugikan semua pihak, especially orang yang terlibat ni. Aduh, agak kecewa lah guys. Memang aku tak nafikan lah sebenarnya mana-mana industri pun, sebab aku pernah berada dalam bidang seni ni dalam tempoh 10 tahun lah. 10 tahun aku, in fact, seingat aku lah, aku masuk industri ni sekitar 2004 sehingga akhir 2014 macam tu lah. Dan aku dah mengarah hampir 20 filem juga. Dan aku tak nafikan memang ada sisi gelap daripada industri ni. Tapi semuanya ke atas diri kita sendiri. Kalau kita rasa benda ni salah, kenapa perlu kita buat? Kalau kita rasa benda ni tak betul, jangan buat. Sebab apa? Bila kita buat dan kantoi, ini masalah dia. Dan aku tak terkejut. Sebenarnya ramai je orang yang melakukan kesalahan. Tetapi disebabkan Allah menjaga kita, Allah menjaga aib kita, kita tak kena. Tapi sampai satu level, sampai satu tahap, apabila kita masih tidak lagi nak bertaubat ataupun kita sedar diri, kantoi lah. Ini masalah dia. Bila dah kantoi, kita kena terimalah kesan dan akibat apa yang kita lakukan. Dan aku harap mereka yang terlibat ni agar dia orang cepat cuci balik otak, cuci balik minda, cuci balik hati. Aku tak membenci guys. Aku tak membenci, aku simpati. Dan aku harap dia orang semua berubahlah. Berubah. Benda yang tak elok kita jangan buat. Kita fikirkan macam mana kita nak mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga. Itu yang penting. Dan benda ni juga salah satu sebab kenapa aku bersara awal dalam industri seni. Bayangkan aku bersara, umur aku belum masuk 30, aku dah stop. Totally stop terus daripada industri perfilman. Dan kalau korang tanya aku adakah aku rindu, of course aku rindu nak buat filem guys. Tapi InsyaAllah lah, belum ada rezeki lagi. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Semoga siapa yang terlibat ni, kita doa yang baik-baik guys. Kita jangan kecam dia orang. Biar pihak polis buat siasatan. Biar benda yang berlaku ni berjalan sebaik yang mungkin. Kita doa yang baik-baik je kepada mereka yang terlibat benda ni. Dan juga mereka yang terlibat secara tak langsung. Maksud aku orang yang tak bersalah lah. Yang mana pelakon yang tak bersalah, yang memang
pergi nak mencari rezeki, nak syuting, alih-alih benda macam ni pula jadi, production kena stop. Aku kesian. Dan juga kru-kru yang terlibat juga. So guys, kita jangan main agak-agak, kita tak tahu siapa, kita jangan agak-agak, kita tunggu dan lihat saja apa yang akan dikeluarkan oleh pihak polis nanti, sebab ni masih dalam siasatan lagi dan mereka pun telah ditahan. Itulah, semoga benda ni dapat kita jadikan iktibar, dan benda-benda dadah ni aku rasa sebenarnya bukan industri seni je, semua orang terlibat, cumanya Allah jaga aib kita je guys. Sebab tu kita kena sentiasa beringat lah guys. Kalau kita beringat, insya-Allah kita akan sedar mana yang baik, mana yang buruk. Okay guys, kita jumpa untuk kita punya next video. Mana dah tonton pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih guys. Mana yang belum subscribe dulu. Please share video yang kawan-kawan korang, sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe guys. Korang memang awesome. Cut.